Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita get straight to the point untuk soalan hari ini daripada pengguna MBB. Okey, antara soalan dia kata ini orang yang mengalami GERD. Okey. Dia dapati, dia kata akibat masalah GERD ni, akibat kekurangan asid perut, dia dengar cakap kata kena kurangkan makan protein. Kerana protein ini lambat hadam. Dia kata 3 ke 4 jam perlu nak menghadamkan protein ni. Lepas tu akibat lambat hadam ni, dia menyebabkan protein tu membusuk. Orang panggil putrefaction lah. Dia menghasilkan gas dan gas akan tolak asid dari makanan itu dan akan naik membuka gigi LES dan menyebabkan jadi reflux. Okey, baik. Untuk nombor 2 pula, soalan dia, disebabkan kita mengalami masalah asid perut ni menyebabkan GERD, adakah kita perlu asidkan kita punya perut tu dengan apple cider vinegar? Ada orang cakap kena ambil apple cider vinegar untuk meningkatkan kepekatan asid perut. Betulkah benda tu? Okey, baik. So, untuk soalan nombor 1 ni, dia agak panjang sikit untuk saya jawab. So, saya go through untuk soalan nombor 2 dulu. Adakah orang yang mengalami masalah asid perut kurang ni, yang menyebabkan masalah GERD, perlu ambil apple cider vinegar? Okey, baik. Untuk nak meningkatkan asid perut. Okey, baik, saya jawab. Jawapannya adalah tidaklah, ya. Tidak. Tapi kalau nak makan untuk apple cider vinegar tu, makan je lah. Dia tinggi dengan antioksidan, bagus juga, tak ada masalah pun. Tapi kalau dia kata untuk nak meningkatkan asid perut tu, memang tidak lah kan. Sebab apa? Sebab nanti saya explain dengan lebih detail lah. Perut kita, stomach, memerlukan hanya hydrochloric acid HCl. Hydrochloric acid untuk pelbagai tugas lah. Antara tugas dia adalah untuk mengaktifkan enzim. Contohnya daripada pepsinogen. Saya besarkan sikit bagi semua nampak. Daripada pepsinogen kepada pepsin untuk nak digest kita punya protein. Lepas tu untuk nak bunuh bakteria yang boleh masuk oral, masuk mulut. Dan juga untuk penyerapan zat makanan Contohnya macam B12, magnesium, etc. lah. Kenapa untuk pengambilan asid perut ni, kan dia masam ni, kan dia acidic, kenapa dia tak boleh meningkatkan kepekatan asid perut? Saya ulang balik ACV, apple cider vinegar, dia adalah jenis malic acid. Malic acid. Kita punya perut memerlukan untuk HCl, hydrochloric acid. Dua benda yang sangat berbeza. Okey, baik. Apa yang jadi kalau kita makan, ambil apple cider vinegar ni campur dengan hydrochloric acid So kita bagi chemical equation chemical equation untuk kita buat kat sini. Malic acid campur dengan HCl. Malic acid dia kita tengok sini, simpat campur dengan dia akan jadi campur dengan H2. Okey, so balance dia 4. Okay. So dia akan jadi 4 carbon chloride ni, 4 carbon chloride campur dengan 5
5 molekul water 5 water untuk balancekan dia punya tu. Okey, balance lah kot. Okey, so apa yang akan jadi, dia akan jadi ni campur dengan water sikit lah, dia jadi air lah. So dari sini kita tengok kalau malic acid campur hydrochloric acid, apa yang jadi dekat sini adalah kepekatan asid perut tu akan decrease lah. Even nak balance satu malic acid pun kita akan memerlukan 4 hydrochloric acid punya molekul 4 ketui, dan dia punya ending dia akan hasilkan 5 molekul untuk water lah. So dekat sini kita faham kalau kita introduce untuk malic acid ataupun apple cider vinegar ni, dia akan mencairkan kita punya asid perut lagi dan memudahkan untuk kita nak reflux. Okey, so apa yang jadi, dia cair asid perut lah. Okey, baik, harap yang tu clear lah. Okey, kita jawab satu soalan lagi ya. Kita jawab soalan satu. Orang yang mengalami GERD kena kurangkan makan protein. Sebab apa? Sebab nanti dia punya protein tu lambat nak hadam. Okey, baik. Untuk jawab soalan ni pula kita perlu tahu gastric secretion punya phase . Gastric secretion phase dia ada 3. Satu daripada cephalic phase, nombor 2 gastric phase, nombor 3 intestine punya phase. Ini kita tak tengok kita tengok untuk 2 saja sebab dia berkait dengan perut saja nah. Kita tengok 2 saja. So kita tengok 1, ni nombor 2. Ini dia dipengaruhi oleh kita punya thought, kita punya fikir untuk makanan kita, thought. Kita punya sight, nampak, penglihatan. Kita punya smell, bau. Dengan kita punya taste, lidah kita rasa. Ini akan menyumbang kepada production kita acid. Hydrochloric acid kita adalah 1/3. Okey, baik. Untuk gastricnya phase adalah kita akibat pengembangan distension. Distension punya stomach tu membesar sikit akibat masuk makanan. Satu lagi, perut detect untuk protein separa hadam. Okey, baik. Ini menyumbang kepada 2/3 kita punya secretion untuk hydrochloric acid. Okey, baik. So dekat sini, even dari sini kita nampak dah keperluan untuk kita makan protein keperluan untuk makan protein, perlu makan untuk kita nak meningkatkan kita punya kepekatan asid perut. Makanan apa semua tu kena nampak sedap, presentation tu kena elok, bau pun kena sedap, rasa pun kena sedap. Lepas tu kita boleh makan banyak, kita distended, perut kita membesar sikit, baru dia menghasilkan lebihan lagi untuk asid perut kita. Dan bila dia detect untuk protein separa hadam, dia akan menghasilkan lebihan lagi asid perut. Okey, baik. So kita tengok adakah, okey, dia kata protein ni lambat 3 ke 4 jam lambat In a way, yalah, makanan yang berkalori tinggi dan kompleks seperti daging dia memang lambat. Tapi tak lambat ni tak bermaksud yang sampai boleh membusuk dekat perut tu. Ya, tidaklah putrefaction. Even kalau dia membusuk pun dia tak mustahil dia akan menyebabkan reflux Sebab apa saya kata dia mustahil untuk menyebabkan reflux? Sebab dia bukan melalui proses fermentation. Dia hanya breakdown. Putrefaction ni dia breakdown protein kepada amino acid. Dia tak membebaskan gas yang sangat banyak lah. Compare kepada yang melalui proses fermentation Fermentation ni memerlukan untuk fiber dan gula. Okey, baik. Fiber dan gula ni dia akan dimakan oleh bakteria dekat kita punya usus. Yang ini yang menyumbang kepada jumlah paling banyak penghasilan gas yang menyebabkan reflux itu sendiri. Yang menyebabkan
reflux. Okey, baik. Kalau kita ambil botol lah, kita letak daging sikit, kita letak bakteria pun, kita tutup botol tu, confirm tak meletup lah. Lain pula kalau kita ambil untuk ambil sedikit gula, sedikit fiber, letak bakteria, dia melalui proses fermentation. Memang gas tu akan terhasil lebih banyak karbon dioksida, metan, oksigen, bergantung kepada jenis bakteria tu sendiri lah. Botol ni akan meletup, pecah, burst. Fructification tak, mustahil. Okey, dari situ kita tahu dah proses membusuk ni nak jadi reflux memang tak lah. Lepas tu asid dalam makanan itu akan naik membuka LES. Okey, baik, kita nak cerita untuk hal ni pula. Kita kena faham apa yang menyebabkan reflux tu sendiri. Kita kena faham dekat sini dia kata sebab lambat untuk benda tu nak hadam. So kita tengok apa yang menyebabkan proses lambat nak hadam tu. Dia sebenarnya apa yang nak disampaikan adalah kita punya emptying rate, kita punya stomach emptying rate. Emptying rate. Bila stomach kita emptying rate kita rendah, dia akan menyebabkan pengumpulan untuk kita punya gastric juice. Ini akan meningkatkan kita punya intragastric punya volume. Apa yang menyebabkan emptying rate ni slow? Senang saja, stres lah. Sebab tu orang stres ni dia tak lapar, dia boleh tak makan 2-3 hari, boleh tak makan. Inilah ceritanya. Sebab penghasilan ni constant saja. Penghasilan untuk kita punya gastric juice ni constant. Cuma emptying rate dia tu berbeza kepada tahap badan tu. Kalau dia dalam sympathetic dominant, dia punya emptying rate dia adalah sangat rendah. Kalau dia dalam keadaan mood rest and digest parasympathetic, dia punya emptying rate dia adalah tinggi. So itu sahaja beza dia. So bila kita makan dalam keadaan emptying rate kita kurang, kita dah tahu dah itu MMC kita mesti problem lah. Kita punya proses kemut najis pun slow. So apa yang kita makan kebanyakan akan diferment dekat kita punya small intestine. Ini orang kata masalah SIBO. Ini akan menghasilkan pressure gas. Bila pressure gas ni kita tekan, kita keluarkan dalam keadaan perut kita penuh dengan gastric juice ni, dia memang keluar naik ke atas, pedih lah, kita tekak apa semua. Itu satu juga benda ini akibat kita punya intragastric ni volume dia tinggi, LES kita akan sentiasa dalam keadaan relax. Sebab tu kalau orang ni dia kena orang yang tak reti nak buat apa lah, senang kata dia tak nak follow MBB, dia tak tahu apa tips apa nak buat, dia tak tahu, dia kena tidur pakai bantal tinggi. Sebab kalau tidak memang dia punya gastric juice akibat ni empty rate dia rendah, dia boleh melimpah naik keluar, naik ke atas. Harap yang tu faham lah, no? Okey, baik. Dan sebagai apa? Sebagai bonus lah, saya bagi satu sebagai bonus. Gastritis, kenapa benda tu boleh berlaku? Gastritis ni berlaku berkait juga dengan kita punya emptying rate, kita punya stomach emptying rate. Kadar untuk dia nak kosong balik. Bukan nak kosong, gastric juice kita constant. Okey, emptying rate. Bila kita punya emptying rate ni agak slow, apa yang terjadi? Dia akan terjadi untuk pengumpulan gastric juice kita jadi agak banyak. Allah. Dia akan jadi agak banyak Dia agak banyak, dia jadi banyak, lebih banyak pada biasalah. Sebab dia punya ni output sama saja. Input dia sama saja, cuma nak keluar dia tu output dia ni rendah. Dia tak boleh nak kosongkan cepat. Okey. Apa yang terjadi dekat sini? Satu, akibat kita punya gastric juice ni banyak, kepekatan HCl kita akan kurang. Lepas tu kita tahu juga akibat kalau HCl kurang, kita punya mucus, production mucus pun kurang. Sebab kita tahu dah badan orang ni wajib dulu sympathetic dominant, yang mana penghasilan mucus dekat kita punya parietal cell, dekat kita jadi ni perut tu kurang.
So mucus kurang. So bila mucus kurang ditambah dengan perkataan HCl yang kurang pula, pH dia tinggi dan benda tu gastric juice kita banyak, dia akan slosh kena kita punya dinding perut, dan ini akan menyebabkan jadi kita radang, ada merah-merah dekat perut. Ini orang panggil sebagai gastritis. Okay, so kita recap balik benda hari ni ya. Orang yang kita pergi nombor 2 dulu. Orang yang mengalami masalah disebabkan oleh asid perut kurang, bolehkah tambah apple cider vinegar? Jawapannya tak lah nah. Sebab perut kita tak perlukan malic acid. Perut kita hanya perlukan hydrochloric acid. Dia benda asid-asid lain dia tak mahu. Dia hanya nak asid hydrochloric saja. Sebab untuk nak activate kita punya enzim, nak membunuh bakteria, dan untuk penyerapan kita punya B12 ke magnesium ke apa semualah, kita punya mineral lah. So dekat sini saya bagi juga dia punya chemical equation. Malic acid campur hydrochloric acid, apa jadi? Dia akan jadi, kat sini kita tengok yang result, dia akan hasilkan 5 molekul air dengan 4 carbon chloride. So kita tahu dekat sini dia menghasilkan water lah, yang mana dia akan lagi dilute kita punya asid perut. Sebab tu saya tak pernah tengok pun orang yang makan selama saya 5 tahun ni 5 tahun saya buat ni, saya tak pernah tengok lagi kalau saya jumpa ni selepas saya sakit teruk ni, saya makan apple cider hari-hari, perut saya makin okey. Tak pernah saya tengok lagi Okey, baik. Untuk orang yang mengalami GERD, kena kurangkan makan protein ke? Baik, dekat sini kita tahu protein ni sangat-sangat diperlukan untuk kita merembeskan lagi kita punya asid hidroklorik. Cuma tak perlu dah nak makan protein tu terlampau banyak. Sekali sitting tu dalam 200-150 gram pun dah cukup dah kita punya protein. Especially untuk daging merah yang paling bagus lah. Dan adakah dia akan menyebabkan kita punya lambat hadam? Untuk secara general tidak lah. Apa yang menyebabkan perut kita lambat nak release makanan, proses-proses, adalah jika berlaku kita punya masalah untuk emptying rate, nak mengosongkan perut kita untuk stablekan balik, kurangkan balik. Macam kita sebelum makan, dia akan ambil masa lama jika orang tu ada masalah stres lah, iaitu badan dia akan masuk mode sympathetic dominant, yang mana emptying rate dia akan jadi slow, intergastric volume dia akan jadi meningkat. Lepas tu dia senang nak reflux lah, sedang kata. Even dia tak makan protein pun confirm reflux. Dia makan sayur lagi reflux. Sebab gas tu yang dihasilkan kebanyakan adalah daripada fiber dan gula, yang mana berasal daripada dia punya usus. Ini orang panggil masalah SIBO tu lah. SIBO dia tak jadi kat perut. Okey, lepas tu saya bagi bonus gastritis. Apa itu gastritis? Macam mana dia berlaku? Akibat kita punya peningkatan untuk intragastricnya volume, akibat kita punya emptying rate kita kurang, kepekatan HCl jadi kurang, pH dia naik, penghasilan mucus kurang. Sebab kita tahu orang ni mesti ada masalah, masih mesti tersangkut dalam mode sympathetic dominant, yang mana akan menyebabkan berjadinya radang perut lah, orang kata gastritis. So apa yang perlu buat? Perlu buat apa lagi? MBB macam biasa lah, MBB sahaja dan benda ni akan selesai. So ambil Happy D sekali lah. Ambil Happy D, saya bawa ni kutip banyak untuk feedback yang sangat-sangat cemerlang untuk Happy D ni. Jangan lupa makan Happy D dah. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.